Okey. Baik, sekali lagi Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada yang yang sudah sedia dan setia menanti live saya pada malam ni, okey. Jadi tadi malam ni dia jadi macam 50-50 sikit. Nak live ke tak nak, nak live ke tak nak sebab uh, hari ni sahabat baik saya, okey. Sahabat baik saya yang daripada sekolah. Memang setiap tahun pun dia memang akan cuba jugalah buat untuk buka puasa at least sekali dengan saya, okey. Dia memang every month memang dia akan jumpa saya lah. Jadi hari ni memang dia cakap dah berapa bulan tak jumpa ni kan. Lepas tu memang kebetulan buka puasa dan dia ada dekat area sekitar ni. Jadi dia datang singgah lah dekat office saya. Jadi kita buka puasa sama tadi. Jadi melayan dia lah tadi sebenarnya tuan-tuan perempuan. Okey. Jadi dia pun dah balik, dia dah settle. Saya pun belum balik daripada office. Tu sebab saya masih di studio saya, di office saya. Jadi tuan-tuan puan, tajuk saya pada malam ni, tajuk live kita pada malam ni adalah apa tajuk live dia tadi? Ya Allah, lupa dah tadi apa. Konten ingat, poin penting ingat, tapi tajuk tak ingat. Okey. Tajuk dia prinsip-prinsip technical analysis. Okey. Prinsip-prinsip technical analysis. Alright, good. Sebelum saya teruskan tajuk kita pada malam ni, prinsip-prinsip technical analysis. Sebelum tu izinkan saya untuk menjawab salam you all lah. Okay, saya berperasan ramai rupanya yang bagi salam ni. Okay. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang bagi salam dekat saya. Okay. Jadi sementara tu saya sebelum saya teruskan boleh minta anda komen. Okay, jika anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Semalam ada yang ni ada yang cakap suara sangkut-sangkut. Okay, saya perlukan feedback daripada you all sebelum saya teruskan. Okay. Okay, sebab awal tadi saya terlupa nak switch on saya punya mic sebenarnya. Okay, jadi tajuk kita pada malam ni adalah prinsip-prinsip technical analysis. Okay, semalam kita dah belajar apakah itu perbezaan antara fundamental dan juga technical. Hari ni kita baru nak belajar dan sentuh sikit prinsip dalam technical analysis. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita go further dan mengenali apakah itu prinsip-prinsip technical analysis. Alright, sebelum kita kenal pastilah apa prinsip-prinsip yang ada dalam technical analysis, saya nak tanya dululah. Siapa tahu definisi sebenar technical analysis? Okay, student investor masa kelas supposedly dah tahulah, dah boleh jawab. Okay, supposedly dah tahu dan boleh jawab apakah itu prinsip-prinsip technical analysis. Jadi sebelum saya teruskan, jadi saya nak tanya dulu, apakah itu prinsip-prinsip technical analysis? Prinsip lah, apakah definisi? Masya Allah, apakah definisi technical analysis? Jadi siapa tahu atau nak cuba-cuba, boleh komen dekat bawah ni. Tolong komen dekat bawah ni dan tulis definisi technical analysis. Okey. Okey, jadi saya perlukan anda untuk ni lah, untuk kongsikan apakah yang anda faham tentang technical analysis. Okey. Ada gema sikit, nak buat macam mana sebab kalau saya rendahkan volume takut tak dengar pula. Jadi just bear with it lah. Okay, pakai headphone ataupun pakai earphone, harapnya kuranglah bergema. Okay. Okay. Saya takut dah ni nak turunkan sebab dia cakap okay volume apa, jadi saya tak nak adjust lah sebab semua anda cakap feedback bagus. Okay, jadi saya mintakan anda komen. Okay, tolong komen apakah itu definisi technical analysis. Ada yang nak mencuba? Alah, Tuan Daniel tak cik lah, dah belajar. Okay. tak cik. Yang dah belajar semalam dengan saya, dia tak cik lah. Saya tak ambil kira lah jawapan dia. Okay. Tuan Farhan cakap membaca chart dan analisis candle. Okay. Cik Puan Zuridah, dia cakap historical analysis on price and volume of the stocks. Okay, betul. Definisi tu betul, tapi dia kurang tepat. Tuan Ahmad Fazli cakap kajian pergerakan harga. Okey, kajian pergerakan harga, betul? Pun tak tepat. Saya minat betul lah dengan Tuan Farhan ni. Dia cakap speaker orang kahwin kan. Saya nak cadangkan pasang layar lah. Pasang layar, jadi semua orang dekat taman tu boleh dengar belajar saham sama-sama. Okey, dan harapnya semua orang dekat kawasan tu
semua jadi jutawan dalam saham. Dan banyak sikit pahala aku kan, berlimpah sikit pahala kita kan. Ramai-ramai belajar saham kan, pakai speaker kan, pakai speaker besar, pasang layar, duduk kat tepi padang, pastikan jarak antara satu dengan jiran-jiran lain 1 meter, kan, jarak selamat 1 meter, social distancing. Lepas tu ramai-ramai jadi jutawan saham. Amin. Kan seronok macam tu, belajar saham macam tengok wayang. Ini pasang layar tengok wayang dekat apa kampung-kampung dulu kan. Okey. Tak, sebab dulu dekat sekolah dulu, duduk asrama, nak keluar tengok wayang susah. Jadi diorang selalu bawa wayang tu datang ke sekolah, dia pacak 2 tiang dekat tengah padang tu, pasang layar, pasang speaker, tengok wayang dekat tengah padang kat sekolah dulu. Okey? Apa kata Tuan Farhan buat macam tu? Bagus, diusahakan. Good. Okey. Okey, Tuan Ya Fakir cakap analisis pergerakan harga berdasarkan graf. Pun betul. Analisis current price action dan volume untuk predik pergerakan harga masa hadapan. Okey, betul? Okey, semua betul ni. PA tu pergerakan harga sesebuah counter. Okey, betul. Tuan Arif Farhan, the study of price and volume charts as the basis for investment decision. Okey, betul, tapi tak berapa tepat. Kajian kebarangkalian pergerakan harga, Tuan Helmi cakap. Okey, betul juga. Kaedah ramalan arah harga melalui kajian data pasaran yang lepas. Okey, betul. Tapi tak berapa tepat. Semua betul ni, cuma dia tak berapa tepat, tak berapa sharp. Kajian price movement, volume in future and past based on chart patterns. Pun betul. Okey. Pun betul. Cuma dia tak sharp lagi, dia belum tepat lagi, dia belum betul-betul bullseye. Dia kalau kita buat bulatan tu kan, dia belum tepat-tepat kena dekat yang merah bulat tengah tu. Okey. Pergerakan harga sesuatu counter untuk mengenal pasti uptrend, sideways dan downtrend. Try je ni. Tak salah try, betul lah tu. Betul, cuma dia belum tepat. Okey. Menentukan uptrend, downtrend dan sideways pasaran hadapan. Okey, betul juga, betul. Okey, betul. Mengkaji chart untuk beramal masa hadapan. Ini hampir tepat ni. Kalau dia daripada, kalau soalan ni satu ayat tu diperlukan 3 markah, dia dapat 2/3 dah. Tuan Baharun Amin dia dah dapat 2/3. Maksudnya ada 1 point lagi dia terlepas. Okey, mengkaji pergerakan price dan volume. Betul juga tapi tak tepat. Okey, yang hampir tepat adalah Tuan Baharun Amin. Okey, bagi tepukkan sikit walaupun dia tak boleh dengar. Harapnya aura tepukkan tu boleh sampai terus kepada Tuan Baharun Amin. Okey. Okey, dia dapat 2/3. Jadi highest mark untuk meneka jawapan adalah Tuan Baharun Amin. Okey. Baik. When to buy tu dia memudahkan lah, dia orang kata simplifykan, memudahkan bagi jawapan apa tujuan dia. Okey. Tapi betul Tuan Muhsin. Sebabkan dia dah belajar, Tuan Daniel tadi pun dia dah bagi tahu. Sebenarnya jawapan tepat Tuan Daniel dah tulis kat atas, tapi saya sengaja abaikan, tak ambil berat sebab sebab salah satu dia dah belajar jadi tak ci. Okey. Tuan Muhsin pun dia pun tambah je daripada apa yang Tuan apa ni tadi, Tuan Baharun Amin cakap tadi. Okey. Jadi jawapan dia sebenarnya semua hantar gambar emoji clap. Well done. Tahniah. Okey. Good, well done. So hari ni kita tak ramai yang tengok saya punya live, mungkin sebab terlewat sedikit. Jadi tak ramai yang tengok live saya pada malam ni, baru 100 orang. Semalam hampir 100. Semalam 180. Jadi tak cukup 80 orang lagi. Okey, mungkin live saya start lambat lah kot malam ni. Okey, jadi orang macam tak ada live dah kot malam ni. Jadi dia tutup ke Facebook. Mungkin dia dah tidur dan esok nak bekerja kan. Ada yang dah kena masuk office dah pun. Okey. Macam kawan saya tadi pun cakap dia dah kerja masuk office tapi dia kena kerja half day. Okey. Jadi tu dia. Jawapan tepat dia adalah, definisi sebenar technical analysis adalah mengkaji nampak? Mengkaji market action. Market action ni apa? Market action ni apa? Market action ni maksudnya pergerakan pergerakan pasaran, pergerakan pasaran menggunakan chart untuk meramal masa hadapan. Itu jawapan betul dia. Kalau jawapan skema bahasa Inggeris, jawapan skema bahasa Inggeris adalah market the studies of market action using charts to forecast the future price. Okay. Alright.
Jadi tu sebenarnya definisi sebenar pasaran definisi sebenar technical analysis. Okay, the study of market action using charts to predict atau to forecast future price. Itu maksud dan definisi sebenar lah technical analysis. Kenapa saya tekankan juga prinsip technical analysis ni, padahal yang you all nak tahu, yang you all sebenarnya nak tahu boleh beli ke tak kan, nak you just nak tahu memang apa benda ni dah boleh beli ke belum, ataupun dah boleh cut loss ke belum kan, dah boleh take profit ke belum kan, yang you all nak tahu benda ni je. Tapi kenapa saya tekankan sangat-sangat definisi dan prinsip technical analysis ni, sebab utama dia adalah supaya bila masa hadapan, bila kita dah belajar yang advanced technical analysis, hopefully benda yang saya tekankan kat you all ni, dia melekat masuk dalam kepala otak tau. Sebab ni prinsip dia. Okay, tanpa prinsip maksudnya sama lah juga, kita hidup mestilah berprinsip kan. Kalau tak ada prinsip, kita ni lalang lah. Macam tu kan, lompat-lompat parti sana sini kan. Kan, maksudnya you hidup tak berprinsip means serupa you tak payah hidup. Macam tu saja, semudah itu saja. Okay, you must have your prinsip. Macam mana you nak hidup, apa tujuan you hidup ni untuk apa, you must have that kind of prinsip. Sama juga dengan technical analysis. Okay, the further you go, kebanyakan orang makin lama dia pergi, makin jauh dia pergi, dia lupa prinsip asal technical analysis. Dia dah terlalu taksub dengan indicators, dengan moving average dia lah, dengan Ichimoku Kinko-hyo dia lah, Bollinger Bands dia lah. Dia dah mula lupa diri tau. Sebab dia dah macam aku dah dewa katanya lah, dia dah macam tahap yang tinggi, dia lupa prinsip, dia lupa di mana daratan yang dipijak. Jadi prinsip ni harapnya you all boleh pegang. Itu sebab saya sangat-sangat tekankan prinsip. Sebab apa saya tekankan prinsip? Sebab apa sahaja indikator yang you pakai in future, yang saya akan kongsikan, yang saya akan share, apa sahaja indikator yang you pakai, sebenarnya tuan-tuan puan, semuanya berbalik kepada prinsip yang saya nak kongsikan, dan balik juga kepada definisi dia. Definisi dan prinsip ni dia ada berkaitan yang sangat-sangat rapat sebenarnya tuan-tuan puan. Okey? Sebab apa? Daripada definisi dan juga prinsip, sebenarnya daripada definisi dan prinsip, dia dah bagi tahu dah sebenarnya apakah indikator yang paling power sebenarnya. Definisi dan prinsip ni dah cakap dah. The most powerful indicators, the most powerful signal untuk you beli menggunakan technical analysis, semua telah dirangkumi dalam technical analysis punya definisi dan juga prinsip. Itu sebab saya tekankan juga. Okey? Samalah juga kan, macam isi kandungan Al-Quran tu yang tebal tu, isi kandungan dia punya summary dekat mana, surah mana, siapa tahu kan. Kalau tidak, tak adalah Nabi Muhammad dulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia cakap siapa yang nak kahwin dengan anak dia kena hafal Quran. Dan datanglah seorang pemuda, Allah macam ustaz malam ni, datanglah seorang pemuda ni, dia baca tu 4 ayat je. Siapa tahu 4 ayat yang dibaca, sebenarnya itulah summary isi kandungan Al-Quran. Okay, basically dia baca summary je. Okay, lulus, jadilah menantu aku. Macam tu je. Jadi sama juga, you kena tahu prinsip dan you kena faham summary. Technical analysis ni you cerita lah apa, indikator langit, petala langit lah apa semua kan. Memang ada sebenarnya indikator yang berdasarkan pergerakan bulan, memang ada sebenarnya dalam technical analysis. Memang kami diwajibkan belajar, tapi nak apply tak reti. Okay, jadi bila tak apply tak reti, jadi saya takkan ajar lah benda tu. Sebab belajar tahu, memang hafal lah semua benda kan, tapi bila nak apply tu macam mana nak apply? Tengok bulan dek, tengok bulan kau boleh predict mana harga saham nak pergi. Jadi macam kepala otak, macam saya lah, kepala otak saya tak boleh nak brain lah. Macam apa benda lah ni, kita tengok bulan, lepas tu tengok chart, dan boleh predict harga pasaran nak pergi mana. Okay, memang ada sebenarnya dalam technical analysis. Okay, tajuk dia adalah Gann Theory. Okay, jadi siapa pakar Gann Theory dekat Malaysia yang saya kenal ada seorang je. Okay, kalau tengok chart dia memang pening kepala pun. Jadi dan memang susah lah sebenarnya Gann Theory ni Okay,
Jadi betul, cannot brain babe, cannot brain. You tengok bulan, wow, bulan esok ni ada Marubozu ni, esok ada Marubozu. Tengok bulannya boleh tahu esok ada Marubozu. Oh gila babe, power power. Okay. Jadi jadi itulah dia. Jadi topik tu saya tak akan ajar sebab saya pun tak tahu macam mana nak apply. Okay, saya tak tahu nak apply dan saya tak tahu macam mana nak relatekan balik semua benda. Jadi benda yang saya tak guna buat apa saya nak ajar kan. Nampak sangat fake dekat situ. Okay, kalau boleh kita nak jadi fake. Kalau kita fake ni kan nanti viral pula. Dia ni tahu macam semua benda je dia tahu kan. Tak, benda yang tak tahu memang saya cakap saya tak tahu sebab saya tak guna pakai dan saya tak apply benda tu. Okay, jadi jangan jadi Mr. Know Everything lah. Okay, kalau tak tahu cakap je tak tahu, tak salah pun kalau je tak tahu. Okay, dan saya tak tahu nak apply benda tu. Okay, sebab macam mana you tengok bulan, you boleh predict esok ada Marubozu. Oh no man, tak boleh. Okay, tak boleh. Okay, okay, betul. Dia baca surah Al-Ikhlas, 3 surah terakhir dan juga Al-Fatihah. Itu summary dia sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay, betul. Okay, dan macam Sailor Moon kan, dengan kuasa bulan akan menghukummu. Ambil kau, esok keluarlah Marubozu. Kan, dengan kuasa bulan keluarlah Marubozu. Masak kau. Okay, memang ada dalam technical analysis. Tetapi walaupun dia tengok bulan, bintang lah segala bagai kan, air pasang surut, yes, memang ada ilmu tu dalam technical analysis. Tetapi prinsip dia tetap sama. Nampak? Gunalah kuasa bulan ke, bintang ke, laut pasang ke, laut surut ke, laut surut ke, tapi prinsip dia tetap sama. 3 dia prinsip dia pegang. Okey, apakah prinsip yang dia pegang sebenarnya tuan-tuan dan puan? Okey, prinsip pertama. Prinsip pertama bila you terlibat dengan technical analysis, yang pertama you kena faham yang mana market action discount everything. Apa dia? Market action discount everything. Apa maksud market action discount everything? Baik, market action discount everything ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, segala pergerakan harga dekat dalam charts tu, okay, sudah diambil kira apa yang berlaku di luar sana, apa yang berlaku di belakang tabir. Jadi semua pembentukan chart dia dah ambil kira dah cerita-cerita kat luar sana ni dalam satu bentuk. Okay, jadi itulah dia prinsip pertama dia. Okay, bermaksud macam mana? Saya ambil contoh paling mudah lah. Contoh paling mudah market action discount everything tuan-tuan dan puan. Bila kita nampak saham tu breakout dan dia naik mencanak-canak, apa yang you all buat? Apa yang you all buat? You all tak nak tekan buy. Kenapa dia naik mencanak-canak? Itulah soalan yang you all selalu tanya sebenarnya. Okay, dia naik tinggi lah. Kenapa dia naik tinggi? Seramnya gayat ayols. Okay, jadi selalu benda-benda ni lah yang you all sibuk tanya tau. Jadi contoh paling mudah saya ambil, kita tengok saham Ken1 lah. Okay, kenapa saya cakap saham Ken1? Sebab saya dah sharekan saham Ken1 daripada minggu lepas tentang fundamental saham Ken1. Jadi benda ni dia ada relation sikit lah. Jadi senang untuk you buat orang kata ulang kaji. You boleh refer video yang sebelum ni dan you boleh carry forward. Ini fundamental dia dan ini hubung kait dia dalam bentuk technical. Jadi saya guna contoh yang sama. Jadi contoh yang sama apa yang saya guna pakai? Saya mengguna pakai contoh yang sama iaitu Ken1. Okay. Ini contoh menggunakan Ken1 untuk saya explain into detail market action discount everything. Okay. Ini point dia. Market action discount everything ni dalam saham Ken1. Kita tahu yang benda yang kita nampak lah. Benda yang kita nampak, fakta yang kita ada, syarikat dia undervalue dan setiap tahun, especially tahun lepas, keuntungan saham dia meningkat berlipat kali ganda dalam bentuk profit margin. Okay, ini itu sebab selalu orang cakap technical analyst ni dia speculators. Okay, dia boleh speculate sebab dia punya prinsip pertama market action discount everything. Jadi dia boleh hanya buat anggapan sahaja. Okay, jadi since market action discount everything, harga saham dia kita tahu dia undervalue
dan harga sepatutnya dijualkan pada harga RM9, tetapi hari ini dijual pada harga RM3. Jadi kita ada 3 kali ganda potensi kenaikan harga yang kita nampak dan kita faham. Dan benda yang paling best, kita tahu setiap tahun 30 hari bulan 5 dia akan announce quarter earning suku tahun pertama. Okey, dia akan announce quarter earning suku tahun pertama setiap tahun pada 30 hari bulan 5. Jadi sekarang ni bulan 5, 17 hari bulan 5. Saham Ken1 dah jatuh sehingga RM1.70 pada bulan 3. Tetapi kalau kita tengok kenaikan harga daripada RM1.70 ini datang daripada siapa? Datang daripada director-director yang beli sauk daripada bawah dekat harga RM1.70. Kenapa dia beli bulan 3? Sebab bulan 3 adalah suku tahun pertama. Dia dah tahu dah performance suku tahun pertama syarikat dia macam mana. Jadi dia belilah dulu. Tu sebab market action discount everything. You perasan tak pembentukan candle pergerakan harga dari RM1.70 hari ini pergi dekat RM3, hampir 100% pulangan dalam masa 3 bulan sahaja, tuan-tuan perempuan. Okey? Bermaksud kan kalau you tengok sehingga minggu lepas, okey, owner dia, directors dia keep on buying from the public float. Okey, sentiasa membeli dekat public float. Bermaksud apa? Kalau syarikat dia tak bagus, tak perform, dia tak beli. Okey, dia tak beli ceritanya. Tapi masalahnya minggu lepas siap breakout babe dengan Marubozu. Volume gila kau-kau punya masuk kan. Jadi ceritanya apa? You nampak breakout Marubozu with the assumption of market action discount everything. You nampak candle Marubozu dan you tahu ada orang dalam yang membeli market action discount everything. Bermaksud you boleh buat assumption. Saya cakap sekali you boleh buat assumption atau pre-assumption mengatakan bahawa suku tahunan pertama tahun 2020 syarikat Ken1 meningkat. Bila you tahu dia meningkat, market action discount everything, you nampak candle Marubozu breakout dengan volume. Bismillahirrahmanirrahim. Tekanlah button buy itu. Okey? Janganlah takut. Janganlah takut, tekanlah button buy kerana prinsip pertama technical analysis adalah market action discount everything dan kita tahu owner dan directors beli hampir setiap hari sejak bulan 3, tuan-tuan perempuan. Okey? Apa lagi nak tunggu? Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Tekan je button hijau tu. Okey? Tak, bukan nak promote. Yes, saya memang dah beli. Saya beli dekat harga RM3. Saya tak tipu. Okey, bukan saya nak promote, bukan saya nak apa. Tapi, saya hanya share apa yang saya nampak dan macam mana saya boleh relatekan perkara-perkara ni. Dan you all nampak macam, wow, expert gila Iqbal ni. Dia boleh relate semua benda. Babe, benda ni memang dah diajar dalam technical analysis. Saya bukan expert. Saya hanya share apa yang saya faham. Saya hanya share apa yang saya nampak. Saya hanya share apa yang saya tahu. Okey? Kalau saya tak tahu, saya tak share. Contohnya, ilmu puasa bulan. Saya takkan share. Okey? Esok boleh tekan ke? Terpulanglah password you, account you, duit you. Okey? Jangan tanya saya boleh tekan ke tak. Okey? Keputusan di tangan anda. Make sure anda kira risiko anda dekat mana. Okey? Itu sangat-sangat penting lah. Risiko. Macam mana cerita dia pun mesti risiko. Okey. Baik. Saya nampak tadi ada soalan Tuan Arifin. Adakah setiap tahun akan berulang situasi macam ni? Yes, setiap tahun pasti akan ada saham yang ada situasi macam ni. Tak semestinya Ken1. Mungkin boleh jadi dekat saham tut. Mungkin juga boleh jadi dekat saham tut. Okay? Dia memang boleh jadi. Memang boleh jadi. Cuma kita kena study lah. You have to dig dia punya fundamentals. Tu sebab saya ajar benda fundamental dulu. Sebelum saya ajar dan kongsikan tentang technical. Okay? Sebab fundamental akan menentukan pergerakan harga technical. Okay? Sebab bila you dah tahu sebab, you dah tahu cerita dan you are very firm, you dah tahu memang strongly feel, rasa macam, yes, this is it. Inilah dia peluang untuk aku meraih pulangan sebanyak 200%. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi juga. Nampak tak? Kita boleh buat assumption dan kita hanya boleh fokus. Ingat tak definisi? Tu sebab saya tekankan definisi. Keyword definisi 3 je. Okay? Market action, charts dan juga
forecast. Kita hanya boleh forecast kemungkinan kita boleh dapat 200%. Kalau dia tak jadi, kita keluarkan saja je lah daripada saham tersebut. Okay? Tak ada masalah. Okay? Dia macam tu je. Okay? Tak jadi, tak jadi. Tak boleh nak buat apa juga. Kita hanya boleh forecast. Dan itulah technical analysis. Hanya forecast. Kita boleh buat prediction. Kita hanya boleh buat assumption. Kita boleh anticipate apa yang bakal berlaku. Ambil kau semua terma-terma bahasa Inggeris. Kalau terma bahasa Melayu dia apa? Kejap, nak brain sekejap. Terma bahasa Melayu dia meramal, meramal dan meramal. Okey? Jadi empat poin dia adalah meramal dan dijadikan satu adalah ramalan. Jadi kita hanya boleh ramalan sahaja tuan-tuan puan-puan. Okey? Kita boleh meramal, cuma yang pentingnya kita mestilah kontrol kita punya risiko. Sebab risiko dekat tangan kita, kita yang tentukan berapa banyak kita nak rugi. Okey? Nampak tak? Kita tentukan berapa banyak kita nak rugi. Siapa tentukan kita punya untung? Naiklah lagi, naiklah lagi. Lebih tinggi dia naik, lagi banyak kita untung. Okey? Dia macam tu tuan-tuan puan-puan. Okey? You jaga dulu you punya risiko sebelum you buat keputusan untuk beli. Okey? Jadi itu prinsip pertama. Apa prinsip pertama? Market action discount everything. Yes, everything is discounted through market action. Ambil kau terbalikkan je ayat dia. Kan? Jadi essay tu jadi lebih panjang. Nampak tak? Dulu waktu belajar kat universiti macam tu lah. Terbalik-terbalikkan ayat kan. Susun balik, tambah sikit perkataan. Jadi cukuplah 2 muka surat untuk submit paper tu kan. Alright. Kita hanya boleh menjangkakan apa yang bakal berlaku. Bermaksud kita, yes betul. Betul Tuan Azman Jaini. Kita bukan buat ramalan menggunakan 2 biji kelapa. Ke manakah arah tuju syarikat ini nak pergi. Okay? Tapi kita menggunakan chart sebenarnya tuan-tuan perempuan. Bukan 2 biji kelapa. Okay? Kita dah gunakan chart. Kita dah gunakan juga fundamental analysis. Kita dah buat background study. InsyaAllah duit you akan selamat. Okay? Kalau tak selamat, you cut siap-siap. At least you hilang 10%, jangan hilang 50%. Itu yang sangat-sangat penting. Baik. Settle. Okay. So kita settle bab market action discount everything. Jadi kita akan masuk kepada prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua tuan-tuan perempuan dalam technical analysis adalah price move in trend. Bermaksud harga bergerak dalam aliran. Tu bahasa Melayu. Bunyi macam tak canggih, tak powerful sangat kan. Sebenarnya ayat dia adalah price move in trend. Okay, price move in trend iaitu harga mestilah bergerak dalam aliran. Begitu juga dengan kehidupan. Kehidupan kita bergerak dalam satu aliran walaupun you rasa you stagnant, tak boleh keluar rumah, duduk kat rumah setiap hari. Tetapi you punya jangka hayat mengalir, dia punya trend, you punya jangka hayat ke mana? Downtrend ke uptrend? Jangka hayat you adalah uptrend sebab nombor umur you meningkat. Okay? So hidup you sepatutnya sentiasa uptrend sebab you punya umur pun uptrend. Jangan umur you uptrend, you punya kualiti hidup pun downtrend. Maksudnya dia akan jadi divergent. Bila jadi divergent bermaksud itu adalah bearish. Takkan you nak hidup dalam keadaan bearish tuan-tuan puan-puan. Jadi you all kena make sure bila umur you meningkat naik, kualiti hidup you pun lebih baik. Okay? Barulah bullish. Uptrend dan uptrend. Bullish. Kalau bullish kita belasah dia. Belasah macam mana? Bukanlah sepak terajam. Maksudnya kita buy lah. Okay? Kita invest. Okay? Macam tu. Jadi price move in trend. Okay, kenapa dia percaya prinsip dia cakap price move in trend? Okay, teori yang paling mudah yang dia share, yang mereka pegang adalah benda yang dalam aliran selalunya lebih mudah untuk meneruskan alirannya di dalam satu direction yang sama. Okay. Okay. Jadi dia orang kata price move bila satu-satu benda bergerak dalam satu aliran, kan? Bermaksud benda tu pun akan meneruskan dalam aliran yang sama. Umpamanya macam ni lah. Okay, umpamanya macam ni. Bila you bawa kereta, kan you masuk gear D lah. Sebab sekarang ramai yang pakai auto. Especially budak-budak yang baru habis sekolah kan. You boleh pilih you nak ambil manual ke you nak ambil auto kan. Macam kita dulu, semua wajib belajar bawa manual. Okay, jadi kan kalau cakap masuk gear 1 kan, budak-budak yang ambil lesen auto ni kan, ada gear 1 ke? Tak pernah tahu pun. Yang kita tahu ada gear D, ada gear R, ada gear N. Lepas tu gear apa? P,
Kan? Ada L, lepas tu ada nombor 2. Tu je yang diingat. Yang lain dia tak tahu kan. Jadi kita ambil lah, you masukkan gear, tak kisahlah gear 1 ke, gear D ke, bergantung kepada kereta yang you mandu. Okay, kalau you bawa Mustang tapi pakai yang gear pakai D, no point you pakai Mustang, tak feel orang kata. Okay. Tapi saya percaya Mustang pun sekarang ada yang auto, tak silap saya. Okay, jadi bila you masuk, you drive ke depan, you tekan minyak, you drive ke depan. Okay, you perasan tak bila you drive ke depan, bila you tukar terus masuk D tanpa tekan brake, dia akan slowly stop, baru dia reverse balik. Betul? Bermaksud bermaksud bila satu benda dalam satu aliran pergerakan, okay, macam kes kita gunakan kes kereta kan, kereta tu bergerak ke depan, sebelum kita reverse kita kena dia akan slow down dulu sebelum dia patah balik kan. Dia sama juga dengan saham. Jadi kalau kita beli saham yang uptrend, dia most likely dia akan teruskan aliran menaik, melainkan ada benda yang tak baik berlaku, ada cerita yang tak best berlaku, keadaan ekonomi yang tak stabil macam sekarang, akan menyebabkan saham mula slow down, enjin kereta dia duduk kan. Jadi dia itulah. Tapi sebelum dia jatuh tu, sebelum kita undur ke belakang, dia slow down dulu. Okay. Jadi itulah maksud dia price move in trend. Faham ke tak? Aku rasa macam aku pun tak faham apa aku explain, sebab panjang sangat kan. Tapi you faham tak? Okay. You faham ke tak? Kalau you faham, tolong cakap you faham. Kalau you tak faham, tolong cakap you tak faham. Okay. Tuan Akmal Siddiq dia tanya tadilah. Okay, saya terlepas tadi dia ada tanya, coach kena perhatikan tiap-tiap suku tahun ke atau suku tahun pertama sahaja? Kalau boleh tolong perhatikan setiap suku tahun. Okay. Sometimes kalau company yang umum rugi, but then that quarter dia announce untung, you boleh lah start mula-mula start mengkaji berjinak-jinak dengan saham-saham tersebut. Okay. Yes, Tuan Ishak Iskandar, umur meningkat, hayat menurun. Memang betul. Okay. Tapi hayat kita tak menurun. Hayat kita lepas kita dah tak ada kat muka bumi ni, hayat kita sambung dekat mana tuan-tuan dan puan? Okay. Jawapannya di tangan anda. Okay, anda pun tahu. Hayat kita tak pernah menurun sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay. Sebenarnya kita akan hidup kekal abadi. Cuma macam mana you nak make sure you boleh kekal hidup abadi, maksudnya you terus kaya, you tentukanlah kehidupan you macam mana. Itu sebab kita hidup kat muka bumi ni semuanya fata morgana. Okay. Okay, good. Okay, baik. Ramai yang cakap faham. Tadi saya ada nampak seorang cakap tak faham, tapi sebab laju sangat dia punya ni, jap saya scroll balik. Ada seorang tadi cakap, dia cakap kurang faham. Okay, dia slow-slow, dia dah mula faham. Okay, tak apa, dia dah mula pick up, dah masuk gear. Okay, Tuan Fazli cakap dia kurang faham. Okay, baik. Yes, betul. Bahasa mudahnya dia macam inertia lah, ataupun Newton first law. Rasanya Newton first law kot. Punyalah lama tinggalkan fizik ni. Last saya sentuh fizik waktu saya dekat matrix lah. Okay, tapi sebab tak pernah ada cita-cita nak jadi engineer, walaupun layak untuk jadi engineer, tak pernah rasa nak jadi engineer pun dalam hidup ni. Sebab membesar tengok ayah bekerja sebagai seorang engineer. Jadi tak pernah ada rasa lah macam lah engineer kerja balik malam aku barang. Okay. Jadi tak. Tu sebab saya tak pernah rasa nak jadi engineer lah. Saya rasa Newton first law kot. Okay. Yang benda yang dalam satu movement, dia akan kekal dalam movement tersebut sehinggalah ada satu apa ayat dia tu? Ada satu benda yang menentukan arah tuju yang berlainan. Okay? Dan benda yang statik akan kekal statik, melainkan kalau ada kuasa yang menolak benda tu untuk bergerak. Dia macam tu lah. Tak silap saya, dia punya Newton first law. Boleh ingat tapi saya ingat dia Newton law lah. Tapi law yang mana saya tak pasti, saya tak ingat. Memang saya tak boleh nak ingat, sebab saya bukan bidang fizik. Siapa yang engineer, boleh komen betul ke tak apa saya cakap ni, Newton first law kot. Okay. Maksudnya macam tu lah. Yo, betul. Cik Puan Syafina dia share, Newton first law states that an object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force. Okay. It may be seen as a statement about inertia, that objects will remain in their state of motion unless a force acts to change the motion.
Google. Sumber daripada Google. Yes. Wah. Powerful. Powerful, wonderful, babe. Boleh ingat lagi Newton first law. Maksudnya kalau ambil balik ni, ambil diploma engineering lepas kot. Macam senang sangat je kan. Nak ambil MSDA pun repeat sembang. Okay. 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 Ada marking. Marking apa tu? Okay. Saya pun tak tahu marking apa. Okay. Baik. Jadi itu adalah prinsip yang kedua. So boleh faham ke tadi? Siapa yang reply kurang faham? Di komen kurang faham tadi. Okay. Boleh faham Tuan Fazli? Hopefully you boleh faham apa yang saya sampaikan. Okay. Harapnya dah jelas. Benda yang dalam satu aliran, dia akan kekal dalam aliran tersebut. Melainkan ada external force yang memaksa dia untuk patah balik. Alright. Betul. Kita ingat time exam je. Betul. Kita ingat time exam je. Okay. Sama juga dengan teori tengok bulan. Tengok kuasa bulan. Okay. Saya hafal untuk jawab exam je. Tapi untuk application saya langsung tak tahulah. Tak boleh nak apply. Okay. Practical dia saya tak tahu. Okay. Boleh faham slow-slow. Okay. Yes. Dia pelan-pelan. Okay. Dia pelan-pelan. Bermaksud kalau saham ni dia dalam aliran uptrend, most probably dia akan pergi uptrend. Dia macam tu je. Okay, tu sebab benda first kali bila saya tanya, bila you beli, bukanlah benda first, antara soalan-soalan popular, saya akan tanya, you beli kenapa? Dia trend dia ke mana? Kalau you cakap downtrend, salah you lah. Kalau dia uptrend tak jadi, yes, kita boleh cari sebab apa dia tak jadi. Okay? Tapi kalau dia downtrend, kenapa you beli saham ni? Dia saham ni trend ke mana? Saham ni downtrend. Tu kenapa beli downtrend? Newton first law states that, cewah. Ambil kau. Breakout. Belum breakout. Semalam 182. Kita ada 40 orang lagi tak cukup. 40 orang gone missing tonight. Okay, mungkin dah tidur sebab esok nak kena pergi kerja awal pagi. Mungkin. Okay, mereka terpaksa bekerja pagi esok. Wah, nampak tak? Husnuzon. Nampak bersangka-sangka yang baik sahaja. Wow. Okay. Baik, itu adalah prinsip yang kedua tuan-tuan dan puan. Prinsip kedua dalam technical analysis. Okay, jadi kita recap balik. Recap dah, siap-siap recap. Prinsip pertama dalam technical analysis apa dia? Prinsip pertama dalam technical analysis adalah market action discount everything. Everything is discounted through market action. Ambil kau. Maksudnya apa? Maksudnya pergerakan harga dekat dalam chart yang kita tengok tu, dia dah absorb dah semua cerita. Orang dalam ni semua, benda ni semua dia dah cakap dah. Ni adalah ni benda yang nak jadi ni kan. Tu sebab harga dia naik ni. Tu maksudnya market action, discount, everything tuan-tuan dan puan. Dan yang kedua, price move in trend, bermaksud saham yang dalam aliran menaik, dia akan teruskan dalam aliran yang menaik. Okay. Nampak tak? Tajuk malam ni best sebab kata Tuan Nizam Mazlan. Dia cakap tajuk malam ni best. Ni baru prinsip babe. Malam ni tak ajar lagi. Signal ni boleh beli. Tak ajar lagi. Okay, malam ni baru prinsip. Kalau prinsip pun dah best, tak tahulah nanti bila dah tunjuk signal ni boleh beli, signal macam ni boleh beli. Okay, dia cross macam ni boleh beli kan. Dah macam Henshin dah kan. Nanti terus macam, wah malam ni lagi best tajuk. Mata tu dah jadi bentuk simbol duit dah. Kecing. Okay. Nasib baiklah ni bukan video nak buat YouTube kan. Kalau video buat YouTube recording tu dah boleh masuk sound effect kan. Kecing. Kan. Ni terpaksa guna mulut sendiri buat sound effect. Okay, baik. Jadi prinsip yang ketiga, apa dia prinsip ketiga dalam technical analysis? Prinsip ketiga dalam technical analysis adalah history repeat itself. Okay? History repeat itself. Sejarah akan berulang. Okay? Macam Tomok nyanyi tu. Okay? Okay? Macam Tomok nyanyi tu, sejarah akan berulang. Okay? History repeat itself. Okay? Kenapa history repeat itself tuan-tuan dan puan? Okay. Soalan saya lah sebelum saya pergi lebih dalam. Ramai orang cakap apa yang berlaku masa kini ni bakal jadi lebih teruk daripada the Great Depression during the 20s ke during the 30s kan. Akan jadi lebih teruk daripada the Great Depression. Soalan saya, berapa ramai yang tengok live saya pada malam ni pernah gone through the Great Depression? Okay. Kalau pernah go through, tolong ceritakan sikit, tolong komen apakah yang you lalu waktu zaman the Great Depression.
Zaman Great Depression waktu tu, oh kita belum zaman Jepun lagi. Zaman Jepun during 40s. Ni zaman British lagi. Siapa yang go through zaman tu, The Great Depression? Saya tak go through, jadi saya tak tahu. Dan kalau you tanya saya, The Great Depression macam mana? Tak tahu, saya kena buka buku. Macam ni, dalam buku cakap macam ni. Tapi secara peribadi, secara emosinya, emotional dia, emotional effect dia saya tak tahu. Sebab saya tak pernah gone through. Okay? Tapi dalam buku ada cerita lah. Sebab kita tak pernah gone through. Dan manusia ni, macam mana dia cakap, itulah kau tak belajar daripada sejarah, tak pernah belajar daripada apa yang kena kat kau. Memanglah, sebab kita tak pernah gone through benda tu, jadi kita tak tahu, kita secara emosi tu kita tak feel. Okay? Macam you all lah kan, saya dah ajar. Okay? Saya dah ajar kalau nak beli, make sure cukup syarat sekian. Jangan beli macam ni, nanti jatuh. Kan? Tapi you degil, you beli. Lepas tu tanya, kenapa you beli? Kalau tidak, tak rasa lah, tak adalah pengalaman. Tu sebabnya jadi history repeat itself, tuan-tuan perempuan. Okay? Tu satu contoh paling mudah lah. Okay? Tetapi, okay? Tapi benda paling best, okay? Benda paling best, waktu ni adalah waktu zaman-zaman saya tengah nak ambil MSTA lah. Jadi, baru lepas MSTA, macam tu lah zaman tu. Oh, bukan. Saya baru lepas MSTA zaman tu. Yang mana, mereka buat kajian, mereka buat kajian lah. Dia cakap dia cakap apa tau, euforia kenaikan harga Bitcoin sangat-sangat sama, movement dia exactly the same, sangat-sangat sama, dan sejibon dengan time frame dia sekali lah sama dengan kes tulip mania. Okay. Siapa tahu kes tulip mania ni, tuan-tuan perempuan? Betul. Tuan M pun baru belajar berjalan mungkin. Ataupun baru nak belajar ABC kan masa tu. Ataupun Alik Bata lah zaman tu. Saya pun tak tahu zaman tu belajar ABC ke Alik Bata, dia punya syllabus. Walaupun zaman British kan. Mungkin ABC lah kot zaman British. Okay, sebab saya pun tak go through fasa tu. Tahun 1929 tadi saya nampak Cik Puan Zuridah komen. Okay. Jadi cuba you Google, you buka Google, sebab sekarang ni ramai ni yang tolong saya buka Google ni. Okay, you Google tulip mania versus Bitcoin. Dia memang dah sediakan chart apa semualah. Dia punya time frame, movement dia memang exactly the same. Apa yang berlaku dengan kes tulip mania ni, tuan-tuan dan puan? Okay, during 1600 lah, 1603 something, 1640 saya tak ingat. Tapi saya ingat pada kurun ke-17 kot, kalau 16 kan. 16 something. Okay. Harga sekuntum bunga tulip, tuan-tuan dan puan, lebih mahal daripada harga sebidang tanah. You just imagine how expensive it is. Betapa mahalnya sekuntum bunga, bukan bunga mawar, tetapi bunga tulip. Okay. Dan kes ini sebenarnya, euforia ni berlaku dekat Belanda pada kurun ke-16 lah kot. 1630 something lah. You boleh Google tulip mania, tak ada masalah, you boleh cari benda ni. Okay. Sebab ini adalah case study saya lah waktu yang contoh yang diguna pakai untuk belajar subjek subjek topik apa tak tahu dekat dalam technical analysis tu. Dia memang ada satu topik khas, cycle, yes, bukan cycle, apa benda dah. Tapi contoh dia yang benda ni, bila saya tengok, oh inilah maksud dia history repeat itself. Sebab siapa yang hidup zaman kurun ke-16, even the Great Depression pun tak ada orang hidup kat sini kan yang tengok live saya. Okay, macam Tuan Azrul cakap, atuk saya lalui. Tuan Azrul, atuk tuan tengok live saya ke malam ni? Wow. Okay. Okay, kalau atuk okay, atuk yes, memang kalau tanya pun memang sekejap saya kira kalau umur atuk saya pun tak go through. Okay, go through ke? Sekejap saya macam tak. Okay, kalau kira-kira kasar macam tak lah. Okay, maksudnya tuan-tuan perempuan, zaman Great Depression ni tak ada siapa yang go through. Okay, kalau yang go through pun mungkin atuk kita, mungkin moyang kita yang go through. Apakah lagi pula zaman 1600 ni, tahun 16 something tulip mania punya case. Okay, jadi sebab kita tak go through fasa tu, jadi benda yang sama diulang dalam bentuk apa ni, Bitcoin. Okay,
So you just imagine sekuntum bunga mawar, sekuntum bunga mawar, sekuntum bunga tulip lebih mahal daripada sebidang tanah. Kita sekarang ni bila kita duduk, kita akan cakap, ya ke? Tak masuk akal lah Habib. Macam mana bunga tulip boleh lagi mahal daripada sebidang tanah, kan? Jadi benda ni macam wow, kan? Jadi sama juga dengan case Bitcoin ni, tuan-tuan dan puan. Okey? Sama juga dengan case Bitcoin. Yang mana kalau you tengok Bitcoin yang Bitcoin ni, cerita Bitcoin the best lah, yang penyampaian the best penyampaian pasal Bitcoin ni adalah you tengok cerita Big Bang Theory. Saya tak ingat episod berapa dan season berapa. Saya rasa 3 season yang lepas rasanya dalam Big Bang Theory, yang mana Sheldon dia explain tentang Bitcoin ni in a very simple way, dan kenapa orang jadi euphoria, menjadi gila dengan Bitcoin ni waktu tu. Okay? Dan kenapa waktu tu dia mula buat dia mining lah Bitcoin tu. Sheldon cerita semua tu. Okay? You just imagine back masa mula-mula Bitcoin mula start, semua orang tak acknowledge Bitcoin ni. Maksudnya you tak boleh berjual beli menggunakan Bitcoin. It's just diorang termakan waktu tu is just a fake currency. Okay? Fake currency. Waktu awal-awal tapi ramai orang mining. Orang mining buat cari duit dekat Bitcoin ni apa semua, kan. Sehinggalah 5 tahun ke hadapan. Sehinggalah 5 tahun ke hadapan, yang mana nilai satu Bitcoin adalah $5,000. Okay? Waktu ni semua orang jadi gila. Orang cakap, oi, kalau you nak kaya cepat you beli Bitcoin. Beli, simpan Bitcoin. You ingat tak, for the past few years, berapa banyak yang agensi-agensi yang disenarai hitamkan oleh Suruhanjaya Security untuk buat kripto kononnya, kan. Skim cepat kaya menggunakan kripto lah, apalah, apa semua, kan. Dia pull duit. You perasan tak for the past few years, kan, yang kripto yang memang time tu memang trending gila babi. Dah kan, dah lepas perkataan bab tu, kan. Ni dia sebab excited kan. Okay. Kan dia ada satu tahun tu, kan, memang semua orang cakap pasal kripto. Itulah sebenarnya kemuncak dia. Okay, kemuncak yang mana kegilaan terhadap kripto. Maksudnya itulah fasa euforia, fasa kegilaan manusia. Tapi padahal bila tanya, kan, kau boleh beli apa dengan Bitcoin? Krik, kan. Tapi dia cakap, orang akan jawab balik, alah, jual lah balik Bitcoin tu, dapatlah duit, dapatlah cash tu kita boleh lah buat apa-apa, kan. Sehinggalah harga Bitcoin pergi mencecah kepada 21,000, tak silap saya, paling tinggi 21,000 US dollar untuk satu Bitcoin. Okay. Okay. Jadi dia punya tempoh masa daripada yang tak ada nilai, orang cakap tu fake currency, kan, daripada dia orang announce fake currency, dia punya time frame tu 4.5 year ke 5 years, dia pergi fight naik mencanak macam tu, dan dia jatuh exactly the same month. Bulan yang sama, dia duduk kat puncak, dia buang balik ke bawah. Bulan yang sama, tuan-tuan dan puan. Itulah juga pattern yang exactly the same berlaku dekat pergerakan tulip mania. Okay. Tu dia. Ni ada Tuan Ibrahim. Betul saya tak nampak sangat. Okay. Tuan Ibrahim, rasa Ibrahim Ramli. Semalam saya tersalah baca. Okay. Semalam baca Abdul Rahim. Bila tengok balik, Allah, Tuan Ibrahim. Sebab saya dah lama dah saya tak tulis ke even baca tulisan Jawi ni. Saya lama dah, memang berkarat gila. Okay, waktu sekolah lu jawab paper agama, tulis Jawi, babe. Okay, tulisan Jawi macam robot, macam komputer. Yes, dia dah share. Why did the tulip market crash in 1637? Tengok, ui, betul babe, 1637. Power lah. Okay. Tulip traders could no longer find new buyers willing to pay increasing inflated price for their bulbs. Nampak? Dia terlalu inflated, terlalu tinggi, tak ada siapa yang mampu dah nak beli, dan dia jatuh. Sebab tak ada permintaan. Jadi itulah namanya bubble burst, speculation. Okay? Itulah dia, tuan-tuan dan puan. Benda yang sama juga berlaku dekat Bitcoin. Kononnya dia punya supply akan berkurangan. Dia limited, dia terhad. Jadi
orang beli, orang simpan, based on supply and demand semata-mata. Okay, spekulatif. Yes, Bitcoin memang you boleh guna untuk berjual beli, tetapi ia adalah spekulatif. Okay, dia macam tu je sebenarnya tuan-tuan dan puan. Benda yang sama berlaku. Jadi itu antara contoh paling menarik lah yang pada pandangan saya. History repeat itself. Dan dalam bentuk chart pun sebenarnya tuan-tuan dan puan, kenapa dia cakap history repeat itself? You tahu tak? Sebab kita sebagai manusia, kita ada emosi tau. Bila kita ada emosi kita ni senang je dia pusing. Bila kita terlibat dalam bila bab duit ni, emosi kita dia pusing. Bab ni juga emosi dia akan jadi tamak, you akan jadi takut rugi kan. Takut rugi, takut naik mahal sangat, tak nak beli. You tamak, tengah murah, beli banyak-banyak. Jadi ni emosi-emosi yang ada dalam saham. Okay, tamak, untung, boleh untung lagi. Okay, ni emosi dia lah. You akan jadi tamak, you akan jadi takut, you akan jadi dengki, you akan ada perasaan apa lagi bila bab duit ni kan. Macam-macam lah bab, macam-macam emosi lah dia. Jadi emosi ni sebenarnya tuan-tuan puan, inilah yang memain peranan membentuk segala chart pattern, membentuk segala support dan resistance. Tu sebab dia cakap history repeat itself. Dan kenapa saya ingat saya pernah share rasanya pasal inverted head and shoulder, saya pernah share sebelum ni. Kenapa pattern ni 70% chances betul dan boleh jadi. 70% chances untuk jadi tu tinggi tuan-tuan dan puan. Dan kenapa 70% chances ni dia boleh cakap lagi 70% chances akan jadi the next move. Okay, sebab history has proven. Okay, sejarah telah membuktikan bahawa pattern ini sebanyak 70% akan jadi. History will repeat itself. So bila you nampak pattern, you dah tahu 70% chances benda ni akan jadi. Itu maksudnya history repeat itself. Okay, tu contoh paling mudah. Dan contoh yang paling menarik sebenarnya adalah saya cakap tadi lah, Bitcoin dan juga Tulip Money. You boleh Google. Benda ni semua ada di hujung jari anda. Anda nak tekan dan search ataupun tak. Tapi masalahnya kalau you tak tahu, you nak search apa pun, you tak tahu kan, tak jumpa. Jadi apa yang saya tahu saya share. Okay, apa yang saya pernah go through. Bukanlah go through zaman Tulip Money tu, tak. Maksudnya saya go through buat case study benda ni. Jadi saya share lah dengan you all benda ni kan. Benda yang bubble-bubble lain ni saya tak tahu. Dia macam bukan bubble-nya euphoric dan spekulatif sangat. Okay. Jadi tu sebab saya share lah. Sebab saya memang study benda tu. Kalau saya tak study, saya tak share lah. Okay. Baik study, baik share benda yang kita study. Dan daripada benda yang kita tak study dan jadi Mr. Know Everything kan. Jadi saya tak. Kalau benda saya tak tahu, saya akan admit, saya akan angkat tangan, no, saya tak tahu apa-apa. Try to seek advice daripada orang yang lebih pakar dalam tajuk ni daripada saya. Okay. Jadi tu je sebenarnya tuan-tuan dan puan. Jadi maka lengkaplah kita 3 prinsip dan juga definisi fundamental technical analysis. Okay. Jadi apakah definisi dia? Definisi dia mesti ada 3 poin penting. Apa poin penting dia? Poin penting dia adalah market action. Okay, kita study market action menggunakan chart untuk fokus. Ini keywords dia dalam definisi. Okay, ingat pegang 3 keywords, 3 kata kunci dekat dalam definisi. Baik, sekarang ni kita bercakap pula pasal prinsip. Okay, kita bercakap pula pasal prinsip yang ada dekat dalam technical analysis. Okay, prinsipal dia. Yang pertama dia cakap market action discount everything. Okay, ingat market action discount everything. Yang kedua dia cakap price move in trend. Betul. Yang kedua, ingat yang kedua. Yang ketiga dia cakap history repeat itself. Baik. Jadi kita dah tahu definisi, 3 poin penting definisi yang dikongsikan. Okey, yang bukan saya kongsikan lah, memang ditulis dekat dalam buku teks technical analysis. Okey, definisi technical analysis dan juga 3 prinsip technical analysis. Okey. So jumlah semuanya ada 6. Okey, jumlah semua ada 6. Okey, 6. Jumlah semua ada 6 poin penting yang you kena bawa balik pada malam ni. Baik. Daripada 6 poin ni, okey, daripada 6 poin ni, you boleh tahu tak, you boleh detect tak apakah indikator yang paling powerful dekat dalam technical analysis?
6 kali dia mention. 6 kali dia mention, tuan-tuan dan puan. Okey. Bila 6 kali dia mention, 3 dekat dalam definisi, 3 dalam prinsip, kan? Apakah indikator, apakah signal yang paling kuat, very powerful dalam technical analysis? Siapa tahu? 6 kali dia repeat. 6 kali dia repeat, tuan-tuan dan puan. Cuba komen apakah indikator yang paling power, super full pula. Powerful. Paling super power. Okey, cuba komen. Siapa tahu? The most powerful indicators dan signal dalam technical analysis, tuan-tuan dan puan. Okey, cuba komen. Apa yang you tahu? Apa yang you dapat tangkap? Okey. Tuan Nizam Mazlan cakap price. Siapa lagi nak mencuba nasib? Price. Okey. Lagi. Price. Yes, lagi. Harga. Dia tukar sikit lah. Harga. Orang lain cakap price, dia cakap harga. Okey. Nampak tak? Dia cuba jadi lain daripada lain. Bagus. Price, price, price. Tuan Izamuddin cakap Marubozu. Okey. Tuan Syafiq cakap price. Chart. Okey, bagus. Lagi. Okey, Tuan Zakir dia kongsikan definisi dia semula. Alright. Jadi Tuan Zakir dia kongsikan lagi definisi. Okey. Dia cakap volume. Okey. Okey. Support and resistance. Laju sangat ni, tak sempat nak tekan like. Ya Allah. Okey. Okey, price dan volume, emosi code, candlestick. Tengok macam-macam indikator. Emotion indicator. Ada juga. Okey. Volume dan price. Okey, lagi apa lagi? Price and volume, trend. Good. On cost. Apa tiba-tiba cost pula ni? Okey, harga. Okey, betul, on cost harga, lupa. Okey, harga, volume, trend. Okey, good. Tuan Alif cakap price. Catalyst dan emosi. Okey. Uptrend, trend. Apa lagi? Habis dah? Oh, uptrend. Ada lagi komen ni? Tak apa. Teruskan komen. Uptrend. Okey. Tuan-tuan dan puan. Okey. Okey. Habis dah? Okey, tuan-tuan dan puan. Jawapan dia adalah, kebanyakan daripada anda jawab betul. Jawapan dia adalah price, 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 price dan juga price. 6 kali dia bercakap pasal price. Okay. Market action, apa benda yang bergerak ni tuan-tuan dan puan? Okay. Apa benda yang bergerak dekat dalam market? Apa benda yang kita tengok? Price. Dalam chart, apa yang kita tengok dalam chart? Price. Apa yang kita nak fokus? Future price. Okay. Jadi itu pertama. Prinsip pertama dia cakap market action discount everything. Apa benda? Market action ni apa? Price. Bermaksud harga dia dah absorb semua benda dah. Pergerakan harga dah absorb semua benda. Jadi indikator dia apa? Price. Yang kedua, prinsip dia memang jelas-jelas dia tulis. Price move in trend. Trend tu apa? Apa yang bergerak dalam trend? Price. Apa yang dalam uptrend tu? Apa yang uptrend? Price lah dalam uptrend. Okay? Price dia cakap. Dan yang ketiga, history repeat itself. History apa? Sejarah apa yang berulang? Okay? New boss tanya, sejarah apa yang berulang? Kan? Sejarah pembentukan harga, kenaikan harga, price. Okay? Nampak? Price pattern, chart pattern tu semua apa? Price. Jadi, daripada definisi tuan-tuan dan puan dan juga prinsip-prinsip yang ada dalam technical analysis, kita boleh concludekan, kita boleh buat conclusion, the most powerful signal and indicators, okay, indikasi di dalam technical analysis adalah price, 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 price dan price. 6 kali dia sebut price. Ada tak dia mention dekat dalam dia punya definisi, dekat dalam dia punya principle, dalam dia punya prinsip, volume, RSI, MACD, Ichimoku Kinko-hyo, moving average, BBI. Ada tak dia mention? Tak ada kan? Dia mention semua pasal price. Dan semua indikator yang wujud dekat muka bumi ni, semuanya dia relate balik dengan price. Jadi tuan-tuan dan puan,
live kita selama 1 jam pada malam ini, konklusi dia adalah price, 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 price dan price. Tu je conclusion dia, tuan-tuan dan puan. Dan tu juga tajuk malam ni. Saya buat juga tajuk malam ni sebab lepas ni price 6 harakat. Price. Okey? Ya. Price jawapan dia. Saya sharekan jugalah tajuk malam ni. Sebab apa? Sebab apa saya sharekan tajuk malam ni? Sebab tak nak you all, bila you all dah teruja, tengok macam-macam indikator, tengok macam-macam signal, okey? Nanti tengok ada signal crossovers lah, atas awan lah, tarik getah lah, okey, tengok bulan lah. You lupa asas dia, iaitu harga, 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 harga. Bukan caprice, tu caprice, dia bukan caprice. Okey, dia bukan caprice. Okey, dia caprice, tak sama. Dia bukan caprice. Bukan. Okey. Baik. Jadi itu conclusion dia, tuan-tuan dan puan. Okey. Maka tamatlah sudah live dan topik kita pada malam ni. Jika anda belajar sesuatu, walaupun malam ni tak breakout, okey, dia pull back. Semalam 182, hari ni paling tinggi tadi saya perasan 148. Jadi kita tak breakout malam ni. Jangan risau, tapi tajuk malam ni kita breakoutkan dengan price 6 harakat. That is the most powerful lah. Okay. Jangan sebut price 6 kali tapi lupa baca bismillah pun kena 6 kali juga. Baru boleh beli. Okay. Jadi itu saja sharing saya pada malam ni. Kita jumpa lagi pada malam esok. Okay. Siapa yang sudi untuk kongsikan learning points, benda-benda yang kita belajar pada malam ni, silakan buat posting. Dan kalau mana posting yang menarik, yang betul, yang pada saya memang best and wonderful, sila buat post dekat dalam group ni dan saya akan approve. Kalau approve tu maksudnya saya dah baca lah. Okay? Saya dah baca dan saya suka dan saya approve. Kalau tak approve tu, anda boleh cuba di masa akan datang. Okay? Sebab ada sebab lah kenapa kita kena buat juga learning point ni. Jadi kawan-kawan boleh pick up mana yang you terlepas. Okay? Kalau dia terlepas mungkin daripada 1 jam ni 5 minit dia kena layan anak sekejap. Jadi dia terlepas point penting dalam masa 5 minit. Lain lah kalau kita bercakap pasal Sailor Moon tadi kan, kuasa bulan apa semua tu kan. Jadi benda tu tak adalah terlepas sangat. Okay? Jadi itu saja sharing saya pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa esok malam pukul 9.30 malam kalau tak ada apa-apa masalah. Okay? Jadi esok baru nak masuk pasal trend. Baru nak kenalkan you all dengan trend yang wujud dalam saham. Okay? Dalam technical analysis. Okay? Jadi itu saja, kita jumpa esok malam 9.30 malam. Dekat dalam grup ni juga. Okay? Dan sebelum saya tinggalkan you all, okay, saya dah buat YouTube channel tapi video masih lagi disunting, tengah editing. Bermaksud yang live kita 1 jam ni, kan ada orang yang tak nak tengok repeat sampai 1 jam kan. Jadi tim saya tengah sunting, tengah pendek-pendekkan. Dia ambil poin-poin penting saja. Bermaksud yang kita merapu apa semua pasal kuasa bulan tu apa semua, dia akan take out. Dia akan cuba buat video tu semaksimum yang mungkin. Masa dia dalam 5 minit sahaja. Jadi you tak payahlah go through the whole video 1 jam dekat dalam group ni kan. Kalau you nak buat revision, you boleh subscribe saya punya YouTube. Okay, yang mana nanti saya akan share lah dia punya link dekat dalam ni. Ataupun you boleh just buka YouTube, you buka Iqbal Ilyas dan you tekan subscribe. Okay, bila you tekan subscribe, cukup 100 orang subscribe, boleh lah. Senang sikit orang nak cari kan. Jadi you boleh cari subscribe button dekat YouTube channel tu dan subscribe ramai-ramai. Dan basically yang video 1 jam tu tim saya dia akan sunting, dia akan edit jadi maksimum 5 minit. Jadi you perlukan 5 minit lah untuk you revise daripada you nak go through 1 jam kan. 1 jam ni gila ke namanya. Okay, tapi tak adalah saya naikkan semua serentak sebab dia nak kena editing apa semua. Jadi you bagilah mungkin setiap hari Sabtu dan hari Rabu kita akan naikkan video-video yang baru. Okay, sebab kita perlukan masa untuk sunting. Yalah, tim saya perlukan tengok menghadap 1 jam kan. Okey, ni point mana? Tekan. Okey, kita cut. Okey, nak edit video bukan senang tuan-tuan buat. Okey. Saya tengok pun bukan saya tak reti edit, saya reti, tapi saya tengok pun renyah juga kerja kan. Tapi nasib baiklah ada orang tolong suntingkan. Okey. Bukan looking forward, dah ada, cuma tak ada video lagi. Boleh subscribe dulu.
Tekan subscribe dulu yang penting. Sebab apa? Pentingnya subscribe, you all punya subscription supaya mudah untuk orang lain nak jumpa. Okay, orang-orang dekat luar sana dan kawan-kawan yang baru join. Okay, dia nak cari senang, nak go through tengok video 1 jam payah. Tapi kalau you nak tengok video saya merapu selama 1 jam, bercakap pasal kuasa Sailor Moon lah apa bagai, boleh tengoklah video 1 jam. Video 1 jam khas dekat dalam Facebook group sahaja. Tapi kalau you nak cepat, you nak cepatlah 5 minit je, aku ada masa ni, buka lah kat YouTube channel. Okay, jadi itu saja sharing saya pada malam ni. Kita jumpa nanti pada 9:30 malam esok hari. Okay, tajuk dia adalah basically tajuk yang saya akan cover adalah trend lah, jenis-jenis trend dan macam mana trend ni wujud dan macam mana you nak make sure trend-trend ni confirm ini adalah trend dia. Okay, jadi make sure you tengok, ajak kawan-kawan sama. Okay, pukul 9:30 malam. Kalau tak ada apa-apa, kita jumpa esok malam. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam.